Itu bukan secara betul yang apa itu level resistance. Itu perumpamaan. Hai guys, Assalamualaikum. What's up for guys? Welcome back to akun YouTube channel. Terima kasih pada korang yang subscribe, like, komen dengan baik dan share. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Kembali lagi korang ke siri belajar basic forex volume 2 part ke berapa ni? Part ke-8. Tak kisahlah part ke berapa pun, tapi topik yang aku akan kongsikan untuk video kali ni adalah support dan resistance. So untuk topik support dan resistance ni adalah first topik yang aku cover untuk sesi education, ya, sesi edukasi. Sebelum ni video-video following kau dah tengok sebelakang, aku dah tunjuk macam mana apa itu basic forex, macam mana broker, macam mana nak open broker, macam nak pergi ke MT4 apa semua. So untuk first, bila kau dah masuk ke dalam arena trading, macam mana kau nak analisa, kau nak kena kenal satu persatu tools-tools ataupun benda perkara-perkara basic yang ada dekat dalam arena forex trading. Jangan kata forex trading je, benda ni kau boleh bawa sampai ke stock trading, crypto ke apa benda semua. Ini adalah benda yang sama. Mungkin kau dah pernah dengar, tak nak bercakap banyak, jom belajar. So kat sini kau nampak level support dan resistance. Kau kena tahu apa itu SNR. So apa itu level SNR ni? Okay, so jawapan dia adalah SNR ni adalah paras level bagi harga untuk paras ketinggian, untuk paras tinggi dan paras rendah. So macam tu. So kalau kau tanya apa itu level support dan resistance ataupun apa support resistance ni, kalau kau pergi kat belajar mana-mana, kau pergi kat mana-mana tempat, apa yang dia akan kongsi, oh resistance ni bumbung, support tu lantai, resistance tu bumbung pecah, lantai pecah lah apa semua. Itu adalah istilah, itu bukan pemahaman, itu bukan secara betul yang apa itu level resistance, itu perumpamaan. Support dan resistance adalah paras level bagi harga. Dia level harga sebenarnya. Untuk level harga untuk apa? Untuk paras yang tinggi dan paras yang rendah. So itulah dia sebenarnya level support dan resistance. Dia adalah paras harga. Harga ni yang mana? Yang macam aku lukis sebelum ni. Contoh ini harga daripada RM RM1 pergi ke RM RM100. So kat sini adalah tempoh waktu. Jadi paras level ni kat sini. Kat sini RM1. Mungkin kat sini ada RM2. Kat sini ada RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM50, RM10, RM70, RM80, RM90, RM100. So inilah paras level harga. Jadi kalau kau tanya apa itu support dan resistance, apa itu paras harga, inilah paras harga. Nanti kalau kau buka dekat, korang buka kat dalam chart, dekat dalam MT4, kau buka pay Euro USD, GBP USD, Silver WTI, everything is about harga. Jadi paras rendah ni simple lah. Harga rendah. Harga tinggi. Contoh current price sekarang untuk Euro USD. Ni contoh dekat paras RM50. Current price sekarang ni tengah bergerak kat sini. Maksudnya chart berada dalam keadaan ni lah. Tiba-tiba sekarang maksudnya dia dekat paras harga 50. So bila dia datang ke sini, dia naik lagi. So paras tertinggi yang terbaru adalah RM70. Jadi resistance yang baru. Ini adalah resistance. Ini adalah resistance. Itu sahaja. So yang mana level support? Ni level support rendah dia berapa kat sini? Mungkin RM20. Lepas tu dia naik lagi. Kan aku dah ajar dah sebelum ni topik market structure, higher high, higher low. So level support ni berapa? Harga dia contoh RM45 kat sini. Buat high baru ni bersamaan dengan resistance. Resistance berapa? RM70. So itulah level support dan resistance. Jadi macam mana pula penandaan ataupun terupa support resistance ni? Simple je, berbalik macam mana market structure hari tu. So kat sini adalah resistance, support jadi kat sini. Bila ada kenaikan kat sini, dia dah jadi support. Kat sini adalah support, kat sini resistance. Ini R adalah resistance, S adalah support. So bila price dah bergerak menembusi resistance yang seterusnya, kebanyakan kali waktunya dia akan retest balik. Ni secara teori asas tau. Dia tak akan jadi 100% accurate macam ni. Dia akan datang balik ke sini. Kau dah kena faham, support ni adalah bahagian paras rendah, resistance adalah paras tertinggi, support adalah paras harga yang rendah. So bila price dah breakout resistance yang tertinggi ni tadi, dia dah dekat atas, so automatic yang resistance ni tadi dia dah jadi kat bawah, dia dah jadi support baru. Faham tak? So kat sini resistance, B tu apa? Become support. Itulah jadi nama dia RBS. Apa maksud RBS? Resistance become support. So maksudnya kat sini macam tu lah kadang-kadang orang akan nak cari position buy. Bila? Okay, sekarang ni ada resistance tau. So apa yang aku nak, price ni dah breakout. Oh, lepas sejam tu price pun dah breakout. Price dah buat resistance baru kat sini Price dah buat resistance baru, dia pun turun ni. Katakan ni dekat H1, time frame H1. Aku nak tunggu sampai kat level ni Contoh kat sini ni, sekarang ni price dia contoh RM50. So kat sini resistance kat RM50. Aku nak tunggu ni dekat dia turun kat level SNR ni. Resistance ni dia nak jadi support nanti. So resistance become support, level RBS. Lepas tu tunggu kat sini dia nak jadi support. Tunggu pula ada benda-benda lain ke confluence. Confluence tu mean benda-benda yang menyokong untuk kau nak cari analisa, nak masuk entry tu. Kalau tak faham, trader baru tak faham, tak apa. Oh, tiba-tiba
tiba-tiba duk analisa yakin yang bahawasanya line ni akan membuat bouncing, harga nak bouncing. Tapi jangan trade macam tu sebab risiko. Tunggulah something kat dalam ni dekat M15 ke apa benda yang menyokong harga tu. Lepas tu dia pun buy, harga pun naik. So ini adalah level support. Naik lagi breakout resistance yang ni pula. So resistance ni dia dah press ke atas, press datang balik. Resistance ni jadi line apa anak-anak semua? Dia dah jadi RBS, resistance become support. So ada RBS je ke yuk resistance become support? Mustahil lah. Kalau dah ada resistance become support, resistance dah pecah tu nak jadi level tu jadi level support, mestilah ada juga support become resistance. So maksudnya kalau support become resistance, dia naik pop, okey, dia tak naik dah. Kat sini ada support baru, lower high baru ataupun support kita boleh panggil support. So pop, price pun datang, price break, price turun bawah. So price turun bawah, support ni dah become resistance. Dia dah jadi R pula kat sini. Jadi kat sini SBR. Jadi tadi RBS, ini SBR. So kedua-dua ni dalam konsep yang sama, iaitu konsep SNR level. Cuma dia punya orang kata apa, berbalasan dia je lah. Jangan ingat sentiasa akan di breakout Ada juga level support resistance ni. Contoh macam ni, lepas tu dia datang balik, dia bertemu dengan resistance yang ni, dia turun balik. Lepas tu dia bertemu balik level support ni, dia naik balik. Bertemu balik dengan resistance ni, dia turun balik. Terjadilah kat sini, nama dia sideways yang kita belajar dekat kemarin market trend tu. So itulah terjadinya sideways. Tiba-tiba sampai certain waktu, lepas dah beberapa jam ataupun beberapa hari pun pernah, tiba-tiba level support level resistance ni pun pecah. Boom. So semua level resistance ni, level resistance ni pun kebanyakan waktunya secara teori, secara cantiknya, secara based on harga punya pergerakan, secara cantiknya price pun daripada ni resistance kan become support, become sebab dia dah breakout tu kan, dia dah breakout, dia datang balik jadilah support. Orang pun carilah seupaya daya upaya untuk filter setup buy, nak cari buy untuk price ke atas. Sama juga kalau dia breakout ke bawah, dia turun kan, dia naik sikit, dia buat sini, pam, dia breakout. Sini level support, pam, price dah breakout. Maksudnya level support dah menjadi level resistance. Jadi kita nak fokus untuk cari sell setup. Itu adalah secara dasar ataupun secara asas apa itu level support dan resistance. So aku agak faham. 5 hours later. Okay guys, sekarang ni kita dekat PUSD CAD. Kau boleh nampak macam aku cakap tadi. Okay, kita tengok sama-sama kat sini. Paras harga tinggi dan paras harga rendah. So dah kalau paras harga tinggi tu, mestilah benda tu duduk ke atas. Kalau dah paras harga rendah, mestilah benda tu duduk kat bawah, betul? So resistance ke atas. Ni contohnya. Kita ada satu contoh kat sini, nampak? Ini resistance. Nampak? Sama tak yang macam aku lukis tadi? Ni. Nampak? Sama tak yang macam aku lukis tadi? Contoh kat sini, pap. Contoh ni resistance. Dia turun, dia naik. Dia bertembung. Lepas tu dia turun balik. Contoh cumanya kalau kat sini dia tumbus turun bawah. Nampak ni? Dia terus tumbuh turun bawah. Aku tunjuk kat sini, nampak? Price buat resistance. Price buat resistance. Price turun. Main. Price datang balik dekat resistance tadi. Price jadi resistance. Price pun turun bawah. Lepas tu nampak ni? Benda yang sama pula berulang. Nampak? Kita tengok Kita tengok. Price pun dah turun bawah bila dia bertemu resistance ni. Dia dah breakout ni. Nampak ni? Dia dah breakout. Nampak ni? Ini jadi support. Ini jadi support. Dia pun dah breakout. So support become, nampak ni? Dia jadi resistance. Nampak? Price pun datang kat sini. Nampak ni? Kan comel tu. So dia dah turun ni. Dia buat support baru pula. Nampak ni? Dia buat support baru. Minor support kat sini. Ini kau tengok kat atas ni. Ini adalah time frame H1. Nampak ni? Aku tak ajar lagi bab time frame. Mungkin video akan datang. So tunggu je lah. So nampak ni? Price pun turun. Price pun turun. Dia dah breakout. Dia dah pecahkan support yang ini. Nampak ni? Dah sudah pecahkan support yang ini. So bila dah pecahkan support yang ini, support yang ini automatic jadi apa? Automatic become resistance. So nampak? Price pun turun datang. Pum, turun pula. Lepas tu nampak? Price pun naik balik. Tembus. Price naik. Pam. Price tembus pula level resistance yang kat sini tadi. Bila dia tembus resistance kat situ, dia jadi macam ni pula. Dia ada datang balik tak? Dia tak ada datang lagi. Nampak ni? Dia dah tembus kat sini. Ni kan tadi resistance. Ni tadi kan support. Nampak? Support dah breakout. Dia datang sini balik. Dia pecut. Jadi resistance baru kat sini. Nampak ni? Resistance baru pula kat sini. Nampak? Resistance baru ni main. Pam. Resistance baru tu dah pecah. Jadi resistance kat sini become support. Price datang balik. Price pun pergi balik. So itu adalah support dan resistance. Cuma dia tak adalah secantik rupa yang aku lukis. Faham tak? Secara realistiknya, secara real kau boleh nampak dah itu apa level support ataupun resistance. Nampak? Nampak ni level nampak ni paling atas ni apa ni? Nampak? Makin macam tu. Level resistance. Nampak level resistance. Level resistance ni pun dah dipecahkan. Level resistance ni pun dah dipecahkan, tapi tengok dia tak datang balik pun, dia tak wajib pun datang jadi support kat sini. Dia pun terus naik.
Phoenix. Yok, sebab apa dia tak datang balik yok? Macam aku cakap dekat mana-mana video, tak ada perkara dalam trading yang 100% accurate ataupun dia akan menjadi. Apa yang kita kena buat as a trader, monitor, filter dan cari peluang untuk kita masuk entry. Bila level resistance bila level resistance dah dipecahkan, nampak? Dia dah breakout, nampak? Dia dah buat higher high. Resistance buat yang baru. So kebanyakan orang dah cari ataupun nak monitor untuk fokus masuk buy, masuk setup buy. So nampak tak? Dia turun, pam, price pun naik balik. So nak masuk entry tu macam mana persoalan dia? Adalah benda-benda yang kita kena, orang kata apa? Kena analisa, kena filter, kena tengok macam mana kita nak cari peluang untuk nak masuk entry. Tapi sekarang ni untuk dasarnya penting untuk kau tahu cara macam mana nak identify itu adalah support resistance, cara macam mana nak marking level support dan resistance, cara macam mana nak faham dan guna apa itu level support resistance. So cara nak marking, kalau kau tanya aku dah tahu dah soalan ni akan dapat nanti. Cara macam mana nak marking level support resistance dengan zone support resistance adalah zone kita ambil the whole shadow macam ni, the whole area. Untuk level kita ambil satu line saja. Macam mana nak dapat zone support adalah marking daripada hujung candle ni sampai dia punya body kat sini, body sebelah ni. So ini adalah zone, ni adalah zone support. Macam mana pula kalau dengan level support? Level support pula, kalau cara aku personal, aku hanya akan marking dekat sini, marking je dekat shadow macam tu. The lowest pun tak apa macam tu, macam tu boleh, tak ada masalah as long dia dekat bawah. Okay, kalau nak marking zone resistance, ambil line daripada atas ni sampai bawah ni, ambil dua tu. Ada kebanyakan orang kalau shadow tu terlalu panjang sangat, shadow ni weak ni dia sampai panjang sangat ni, ambil shadow sahaja. Ada beberapa, ada several option. Tapi kalau shadow dia pendek je, macam ni, ambil standard, ambil lah macam ni, untuk level resistance. Tapi itu kalau zone resistance. Kalau level macam mana pula aku akan buat, aku antara ambil sama ada macam ni je, dah, itulah level resistance. Ataupun dekat body, itulah level resistance aku. Sebab apa? Sebab ada juga yang time dia dah price dah break over ni, price reverse balik. Ada juga price dah break over level ni tapi tak break over level ni, tapi dia break over dalam ni je, price terus naik. Dia tak ada benda yang tepat dah. So aku rasa itu je daripada aku untuk konsep ataupun untuk topik level support dan resistance. Aku harap apa yang aku kongsikan ni korang jelas dan faham dan dapat manfaat. So nanti aku akan kongsi lagi topik-topik akan datang, mungkin supply and demand dan apa itu candlestick dan so on apa semua. Jadi aku minta maaf kalau sepanjang video tadi aku dah terkasar bahasa, tersilap kata. Aku minta maaf, itu hanya gurauan. Kau jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyoks. Kau boleh follow akaun TikTok aku Fokyoks, dan kau boleh masuk ke public channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link ada je dekat description, ada dekat link 3 dekat description, ataupun aku akan letak dekat pin komen. Jadi aku rasa itu je. Kita jumpa kat next video. Jumpa dekat siri belajar forex video akan datang. Tak nak cakap banyak, pergi ke kedai membeli candlestick. Go lah, all the best and Assalamualaikum.